Didik TV KPM. Baik murid-murid, kita akan bersama dengan Cikgu Latifah dalam mata pelajaran Bahasa Melayu untuk slot menengah rendah. Dan hari ini, Cikgu Latifah akan terangkan kepada kita bagaimana contoh penulisan dan juga cara untuk membuat rangka papan cerita. Cikgu, boleh kita mulakan? Baiklah, mari kita mulakan. Dan anak-anak dalam Google Meet dah bersedia? Dah bersedia? Kalau dah bersedia, tunjuk 2 tanda bagus. Ya, nampaknya mereka pun dah tak sabar. Baiklah Rina, untuk segmen seterusnya, cikgu namakan sebagai Kubu Digital. Kubu Digital. Untuk aktiviti bagi segmen ini, murid-murid akan berkongsikan pengalaman mereka. Mungkin mereka pernah menonton filem ataupun membaca apa-apa juga karya yang berkaitan fiction science. Dan cikgu ada sediakan satu contoh perenggan penulisan yang berkaitan fiction science dan mereka akan membacakan secara teater pembaca. Barulah mereka menggunakan kedua-dua pengalaman ini untuk membina rangka karangan dalam bentuk papan cerita. Baik. Dan untuk permulaan ini, cikgu nak dengar daripada murid-murid dalam Google Meet, mungkin mereka telah ada pengalaman sama ada menonton atau membaca yang berkaitan fiksyen. Siapa nak kongsikan dengan cikgu? Siapa yang nak kongsikan pengalaman? Ya, Kalisa. Nampak tadi Kalisa angkat tangan. Cikgu. Boleh silakan Kalisa. Terima kasih cikgu. Saya pernah menonton filem fiction science bertajuk XX-Ray. Sangat menarik. Cikgu juga pernah menonton filem ini, Rina. Tapi kita nak dengar pengalaman daripada Kalisa. Apa pengalaman Kalisa ketika menonton filem tersebut? Ya, cikgu. Filem ni sangat menarik. Kisah tentang Amir yang sangat meminati astronomi. Amir berjaya mencipta peranti baharu diberi nama XX-Ray. Walau bagaimanapun, rakannya bernama Anwar telah membawa keluar topi XX-Ray ke sebuah kelab malam tanpa pengetahuan Amir. Amir mula mengalami kesan sampingan daripada topi XX-Ray, lalu menjadi halimunan. Ya, terima kasih Kalisa atas perkongsian pengalaman Kalisa menonton filem yang bercorak fiction science. Jadi cikgu percaya murid-murid yang lain dalam Google Meet dan yang sedang menonton mungkin ada pengalaman yang lebih kurang sama dengan Kalisa. Tapi cikgu nak anda kumpul dan simpan dahulu pengalaman tersebut sebab kita nak gunakan bagi aktiviti selepas ini. Ya, dan cikgu tunjukkan sekarang tentang teater pembaca. Sebab tadi cikgu ada sebut murid-murid akan membaca teks contoh secara teater pembaca. Dan kaedah ini sebenarnya Rina, murid akan bergilir-gilir membaca dengan sebutan dan intonasi yang menarik bagi menunjukkan penghayatan mereka. Dan inilah dia contoh teks contoh perenggan karangan bagi fiction science ini yang mungkin anak-anak boleh jadikan sebagai contoh dan idea bagi penulisan sebentar nanti. Cikgu dah warnakan ada 4 warna di situ dan cikgu minta untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet untuk memilih warna sama ada biru, kuning, hijau ataupun merah. Baik. Jadi ini menunjukkan urutan mereka untuk membaca secara teater pembaca. Siapa nak pilih warna biru ni? Angkat tangan. Saya, cikgu. Ya, Arisa akan pilih warna biru. Warna kuning siapa nak ambil? Saya. Ya, Kalisa akan ambil warna kuning. Warna hijau? Cikgu, saya nak warna hijau. Ya, bagus. Darin. Dan warna merah tak ada pilihan. Syarifah akan bacakan warna merah. Jadi murid ini akan baca secara berurutan dan inilah yang kita panggil sebagai teknik pembacaan secara teater pembaca. Kita mulakan. Silakan anak-anak. Dani ialah remaja yang amat mahir dari segi penggunaan perisian dan permainan komputer. Suatu hari, ketika sedang leka bermain permainan komputer, muncul paparan mesej pada skrin komputernya. Paparan itu merupakan paparan mesej yang memohon bantuan. Dani menyangka mesej itu merupakan peringkat cabaran yang mesti dilalui dalam permainan komputer. Dengan pantas, dia menaik perkataan cyborg dan menekan ke kunci masuk. Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital.
Ya, terima kasih anak-anak dan yang telah menonton. Pasti dah nampak satu contoh perenggan yang cikgu katakan sebagai fiction science tadi. Tapi ini contoh pertama, cikgu harap dapat memberikan idea kepada murid-murid. Dan cikgu berikan satu lagi contoh dan juga bahan rangsangan untuk murid-murid dapatkan panduan. Tapi sebelum tu cikgu nak beritahu kepada murid-murid yang berada dalam Google Meet yang sedang menonton, untuk murid-murid peringkat menengah rendah khususnya Rina, ada 3 bentuk karangan yang akan mereka pelajari dan ditaksirlah dalam pentaksiran, iaitu yang pertama karangan bentuk fakta ataupun perbincangan. Yang kedua karangan berformat surat, rencana dan lain-lain. Dan yang cikgu warnakan merah ialah keperihalan. Dan inilah yang akan murid-murid kita pelajari pada hari ini, kemahiran menulis karangan keperihalan. Dan cikgu nak beri juga beberapa tips sebelum kita memulakan tugasan pada hari ini. Untuk anak-anak memulakan penulisan karangan jenis keperihalan, ada 4 perkara penting yang perlu dilakukan untuk memastikan mereka menulis dengan betul dan menepati kehendak. Yang pertama, murid-murid perlu susun dahulu idea ataupun pendapat, isi-isi penting mereka dalam bentuk papan cerita. Yang kedua, murid-murid boleh tentukan plot cerita. Dan ketika menyusun plot ini, mereka akan menggunakan kemahiran 5W tambah 1H. Iaitu mereka tentukan siapa, di mana, bagaimana. Untuk menentukan plot itu menarik. Dan ketiga, mereka tentukan nama-nama watak. Seterusnya, pastikan mereka menggunakan gaya bahasa yang sesuai. Okey, itu antara tip penulisannya. Boleh kita teruskan pembelajaran kita, cikgu? Silakan. Baiklah, untuk anak-anak yang berada dalam Google Meet, cikgu dah sediakan 4 gambar rangsangan untuk anda menambahkan idea. Cikgu minta seorang daripada murid dalam Google Meet untuk bacakan gambar yang pertama. Siapa nak baca dahulu? Ada sesiapa nak baca? Cikgu. Ya, Darin. Silakan Darin. Mengembara di alam cyborg, bertemu medal perwira alam cyborg, bekerjasama untuk menghadapi serangan Gadot. Ya, terima kasih Darin untuk makluman Rina dan juga murid-murid yang mungkin sedang menonton. Maklumat dan juga gambar ini cikgu ambil daripada buku teks Bahasa Melayu Tingkatan 2. Anak-anak boleh rujuk halaman 183, 184. Ya. Dan kita tengok gambar yang kedua. Siapa nak bacakan maklumatnya? Saya, cikgu. Silakan Kalisa. Dani dan Medel membaiki sistem pertahanan cyborg. Sistem digital musnah teruk akibat serangan Gadot. Ya, dan gambar yang ketiga. Siapa nak sambung? Saya, cikgu. Silakan Arisa. Serang hendap Gadot. Dani membantu Medel menggunakan senjata khas. Gadot kecundang. Dan yang keempat, gambar keempat. Silakan. Ya, Sharifah. Silakan. Medel dan penduduk cyborg berterima kasih. Dani dihantar kembali ke dunia nyata. Baiklah, terima kasih murid-murid dalam semua. Google Meet. Jadi Rina, sebenarnya gambar-gambar rangsangan ini merupakan idea bagaimana mereka nanti akan menyusun urutan cerita dalam papan cerita dan perenggan contoh tadi sebagai bantuan untuk mereka mendapat idea macam mana nak menulis. Dan kalau kita tengok dalam gambar ini ada disebutkan beberapa istilah yang berkaitan dengan fiction science. Baiklah, nampaknya murid-murid dalam Google Meet juga dah tak sabar ni. Sebelum kita mulakan aktiviti, cikgu dah bagikan dahulu murid kepada 2 kumpulan. Iaitu kumpulan pertama, kumpulan futuris. Yang akan dianggotai oleh Darin Safia dan juga Sharifah Aminah. Ya, angkat tangan kedua-dua murid ini dah bersedia tunjuk 2 tanda bagus. Okey, ini kumpulan yang pertama dan kumpulan kedua kumpulan inovasi. Ahlinya ialah Nur Arisa Hani dan Nur Kalisa, tunjuk 2 tanda bagus. Dah bersedia? Baiklah ya. Dan untuk meneruskan aktiviti yang seterusnya, kita nak buat papan cerita, Rina. Murid-murid akan cikgu berikan dahulu arahan soalan. Kalau tak ada soalan, mereka pun tiada pandu arah macam mana nak menghasilkan tugasan. Siapa boleh bacakan arahan soalan ini? Saya nak baca. Ya, silakan Sharifah. Dengan pantas, Dani menaik perkataan cyborg dan menekan ke kunci masuk. Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital. Mulakan cerita anda
Secara tiba-tiba, dia mendapati dirinya berada di alam digital. Terima kasih Sharifah. Jadi Rina, kalau kita tengok arahan soalan ini merupakan arahan yang memerlukan murid menyambung cerita mengikut idea mereka sendiri. Baiklah murid-murid, kita dah bersedia. Cikgu minta murid-murid untuk terus masuk ke pautan yang cikgu dah sediakan, iaitu kita bergerak ke aplikasi Jamboard Canva, kerana di situ murid-murid akan bekerjasama dalam kumpulan, ada 2 kumpulan tadi, kumpulan inovasi dan kumpulan futuris. Mereka akan mula membina papan cerita. Baiklah, anak-anak boleh bergerak ke Canva untuk membuat tugasan ya. Jadi sementara kita menunggu murid-murid ini berada dan menyiapkan tugasan, cikgu tunjukkanlah di sini. Ini merupakan satu aplikasi ya Rina yang murid-murid boleh gunakan untuk tugasan secara berkumpulan. Okey. Jadi cikgu dah siapkan template. Murid-murid akan menaipkan rangka karangan mereka dalam bentuk papan cerita. Jadi kalau di sini kita nampak mereka dah mulalah bekerjasama dalam kumpulan. Kita tengok kumpulan Arisa dan Kalisa dah mula menaipkan nama-nama watak di situ. Cikgu besarkan sedikit supaya boleh nampak. Dia dah bagi nama watak tu. Di sini sebenarnya Rina, kita dapat memberi peluang kepada murid-murid sambil mereka buat tugasan secara bekerjasama kumpulan. Mereka juga menerokai teknologi dan mengaplikasikan teknologi dalam pembelajaran bahasa Melayu. Okey. Nampaknya Arisa dan juga Kalisa sedang mengisi ruang di dalam papan cerita. Okey, kita tengok kumpulan. Cikgu nampak kumpulan futuris. Kena cepat sikit, baru ada satu kotak iaitu pada urutan cerita. Jadi cikgu minta Darin dan Sharifah, kita boleh banding 2 tugas ni, kita nampak dan jadikan dia sebagai satu persaingan sihat kan. Kalau dalam aktiviti kelas, bila kita buat aktiviti kumpulan, sebenarnya mereka saling bersaing. Secara sihat ya cikgu. Jadi kita nampak kumpulan sebelah dah mula aktif, maka mereka akan bersemangat sebenarnya Rina. Betul. Tapi cikgu, sementara murid-murid ini menyiapkan masing-masing jalan cerita ataupun papan ceritanya, saya ada persoalan. Mungkin ini juga persoalan yang timbul dalam kalangan murid-murid yang sedang menonton ketika ini. Bagaimana sebenarnya, adakah dengan adanya papan cerita ini memudahkan murid-murid untuk mengolah idea itu dengan mudah, cikgu? Ya, betul Rina. Sebenarnya dengan adanya papan cerita ni, umpamanya kalau kita nak buat karangan, mesti buat rangka dahulu. Betul. Kalau karangan fakta, perbincangan, dia buat rangka dalam bentuk isi-isi penting yang ringkas. Kita buat poin je kan? Buat poin saja isi yang ringkas. Tetapi apabila kita nak menghasilkan karangan keperihalan, iaitu bercerita, mereka kena nampak situasi itu mesti ada plot cerita. Pada permulaan, pada pertengahan, pada akhir cerita dan apa watak-watak yang mereka nak timbulkan dalam penceritaan mereka tu. Penting untuk kita jelaskan watak-watak dia dulu, cikgu. Ya, betul. Supaya murid ini dapat mengembangkan watak itu melalui penceritaan. Okey. Jadi sebenarnya kalau kita buat papan cerita ni, mereka lebih cepat nampaklah sebab dia macam carta ahli sebenarnya. Macam carta ahli. Baiklah, cuba kita tengok. Kumpulan inovasi dia hampir penuh. Begitu juga kumpulan futuris. Dah mula dah. Sebentar lagi nampaknya boleh lengkaplah papan cerita. Kalau boleh kita beri peluang kepada kumpulan inovasi, dah boleh buat pembentangan. Sebab hampir penuh ni semua kotak papan cerita ni. Nampaknya dah penuh ni, cikgu. Arisa, dah boleh buat pembentangan Arisa? Sementara kita tunggu kumpulan futuris menyiapkan, kita boleh beri peluang kepada kumpulan inovasi bentangkan dahulu. Boleh? Ya, siapa nak bentang dahulu? Arisa atau Kalisa?
Saya dulu, cikgu. Silakan, Kalisa dahulu. Silakan. Watak yang kami ingin ciptakan adalah Zenon, Sulfida, Eukariot dan juga Dani. Lokasi yang kami pilih di kapal angkasa Billy Verdin. Gaya bahasa yang akan kami gunakan ialah meteor yang agresif dan juga cordyceps. Jalan cerita yang pertama adalah Dani berada dalam kapal angkasa, kemudian ternampak makhluk-makhluk aneh serta wayar yang berselirat, kemudian dia tersentak. Dan yang kedua, Eukariot meminta pertolongan Dani kerana kapal angkasanya yang rosak akibat terlanggar meteor. Ya, terima kasih Kalisa. Terima kasih. Sebenarnya Rina, kalau kita tengok, kita dah nampak dah. Betul. Cerita ini dia dah ada elemen-elemen fiction science. Jadi, macam mana mereka hendak mengolah rangka cerita ini dalam bentuk penceritaan lengkap. Kita tunggu hasilnya nanti. Baik, cikgu. Dan cikgu nak tengok pula kumpulan futuris. Kalau boleh, Darin ataupun Sharifah untuk bacakan apa yang telah dituliskan. Boleh Darin atau Sharifah? Silakan. Silakan. Saya, cikgu. Ya, silakan. Teruskan. Watak yang telah kami pilih di dalam cerita kami terdapat 3 watak, iaitu yang pertama Dani sebagai watak utama, Raksasa Maon dan Zika. Berlokasi di planet Zargon dan bilik belajar Dani. Gaya bahasa yang kami gunakan ialah seperti dikejar hantu, iaitu simile. Ya. Okey, terima kasih Darin. Nampaknya cerita pun dah tertarik dengan papan cerita ni, Rina. Menarik, cikgu. Masing-masing ada idea tersendiri. Ya, dah ada watak-watak kita dengar. Nama-nama watak ni pun kita dah teruja, kan? Betul. Baiklah, kita boleh tunggu bagaimana mereka menggunakan dan mengaplikasikan papan cerita ini untuk tugasan penulisan seterusnya. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana. Selepas ini kita nak teruskan pembelajaran untuk kita fahami bagaimana membuat penceritaan berdasarkan papan cerita tadi. Semuanya di Didik TV KPM.